Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Lia Amira Anarikos. Berita utama, Kerajaan Sarawak dan Universiti Teknologi Swinburne telah menandatangani satu memorandum persefahaman MOU bagi meneroka dan memacu ekonomi berasaskan hidrogen. MOU tersebut telah ditandatangani Pengarah Unit Perancang Ekonomi Sarawak EPU, Datuk Dr. Muhammad Abdullah Zaidil dan Naib Chancellor dan Presiden Universiti Swinburne, Profesor Pascal Quester, serta disaksikan Timbalan Premier Sarawak, Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hien. Kerjasama di antara Kerajaan Sarawak dan Hub Hydrogen Victoria VH2 itu yang diuruskan Universiti Swinburne akan tertumpu kepada penyelidikan serta inovasi untuk ekonomi hidrogen, pembangunan modal insan melalui program latihan dan kemahiran, penubuhan satu tempat sebagai sebuah pusat latihan serta demonstrasi fizikal untuk teknologi berkaitan dan juga pewujudan satu rangkaian global berlandaskan hidrogen. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Sim dalam ucapannya berkata, kerjasama ini adalah sejajar dengan visi Premier Sarawak untuk menjadikan Sarawak sebagai hub pengeluar hidrogen yang terutama di rantau ini. Jelasnya, hidrogen ialah satu produk berpotensi tinggi kerana ia tidak mencemarkan alam sekitar. Dalam pada itu, katanya, pada masa sama, produk ini sesuai dibangunkan susulan fenomena perubahan iklim serta keselamatan sumber tenaga yang merupakan isu-isu utama yang timbul dalam usaha menghasilkan sumber tenaga mesra alam sekitar serta mampu menampung keperluan sektor ekonomi pada masa depan. Seterusnya, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia MOTEK komited membangunkan kemudahan infrastruktur dan prasarana asas bagi produk-produk pelancongan baharu seperti kembara rooftop tent RTT dan mobile home yang semakin mendapat sambutan. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata perkara utama yang perlu diberikan perhatian dalam pembangunan aktiviti-aktiviti RTT dan mobile home ialah ketersediaan kemudahan dan infrastruktur serta fasiliti yang berkaitan. Antara perkara utama yang perlu diberi perhatian dalam pembangunan produk ini adalah ketersediaan kemudahan dan infrastruktur serta seperti tapak dan fasiliti seperti sambungan tenaga elektrik, perparitan dan saliran untuk air, kumbahan dan sebagainya. Kemudahan infrastruktur dan prasarana ini perlu ada bagi kemudahan dan keselesaan pelancong yang menggunakan produk pelancongan ini. Beliau berkata demikian dalam sesi soal jawab di Dewan Rakyat pada Selasa. Dalam hal ini, beliau memberitahu kementeriannya melalui pejabat-pejabat MOTEK di setiap negeri sentiasa bekerjasama dengan agensi-agensi kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri yang berkait rapat dengan bidang kuasa dan tugasan berkaitan. Tambahnya, awal tahun ini, MOTEK telah menjemput agensi-agensi kerajaan yang berkaitan seperti Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan untuk berbincang mengenai perkara ini dan ia seterusnya disusuli dengan satu lagi mesyuarat yang telah diadakan pada minggu lepas. Jelas Ahli Parlimen Batang Sadong itu, mesyuarat tersebut bukan sahaja menyentuh dari sudut penyediaan infrastruktur tapak untuk kegunaan mobile home semata-mata, malah turut melihat dari sudut pembangunan ekosistem yang menyeluruh, antaranya termasuk pembangunan industri pembinaan. Berikut pula, penduduk Kampung Jerijih bakal mempunyai sebuah masjid serba moden bagi menggantikan masjid lama dan uzur. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Datuk Lim Talif Saleh berkata, beliau sentiasa memberi perhatian terhadap kerja-kerja pembinaan masjid ini setiap kali membuat lawatan kerja di kawasannya. Katanya pembinaan masjid yang bernilai 4.3 juta ringgit itu telah diluluskan di bawah peruntukan projek transformasi luar bandar RTP Dewan Undangan Negeri Dun Kuala Rajang. Meskipun mengalami sedikit kelewatan daripada jadual asal berikutan dengan situasi pandemik COVID-19 dan Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada tahun 2020 hingga 2021, namun ia kini berjalan lancar dan dijangka siap tidak lama lagi. Datuk Lim berharap masjid itu nanti akan dapat menjadi pusat bagi masyarakat di Kampung Jerijih dan sekitarnya mengadakan aktiviti keagamaan serta mengeratkan lagi hubungan silaturahim dalam kalangan penduduk. Projek pembinaan Masjid Kampung Jerijih yang baharu ini amat wajar dilaksanakan memandangkan Masjid Kampung Jerijih yang lama agak uzur yang digunakan sejak 45 tahun dahulu dan tidak lagi mampu menampung jemaah terutamanya pada hari perayaan.
Masjid ini juga akan dilengkapi dengan kemudahan penghawa dingin, tempat berwuduk, ruang solat dalam dan luar, bilik jenazah serta lain-lain kemudahan untuk memastikan keselesaan semua jemaah. Ke perkembangan di Bau. Prihatin dengan kejadian yang menimpa sebuah keluarga akibat rumah mereka terbakar, Ahli Dewan Undangan Negeri Tasik Biru Datuk Henry Harry Jinib telah menyantuni keluarga tersebut di Taman Gold Hill. Beliau yang juga Timbalan Menteri Pengangkutan Sungai dan Laut Sarawak segera melawat keluarga mangsa sebaik dimaklumkan dengan kejadian tersebut pada Ahad. Kesemua 7 ahli keluarga mangsa berjaya menyelamatkan diri dalam kejadian sekitar jam 9 pagi itu. Balai Bomba dan Penyelamat Malaysia Daerah Bau berjaya memadamkan kebakaran dan tiada sebarang kecederaan dilaporkan. Punca kebakaran dan jumlah kerugian harta benda masih dalam siasatan. Selanjutnya, Pusat Khidmat Hulu Rajang telah menganjurkan majlis perasmian Jambatan Sungai Marirai pada Ahad. Perasmian tersebut telah disempurnakan Ahli Parlimen Hulu Rajang Datuk Wilson Ugat Kumbong dan turut dihadiri Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Baleh, Nicholas Kudi Cantai, Timbalan Residen Kapit Kalong Luang dan Pegawai Daerah Bukit Mabong Robert Liman. Pada sebelah petangnya, Datuk Wilson bersama tetamu lain telah menyertai majlis merarau di Rumah Jantai Sibananga, Entelangau, Sungai Marirai. Dalam majlis tersebut, beliau telah menyerahkan cek berjumlah RM35,000 kepada Ahli Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK, Rumah Jantai Sibananga, Entelangau, Sungai Marirai. Manakala Nicholas telah menyumbang RM3,000 kepada Biro Wanita Rumah Jantai Siba dan juga menjanjikan pembinaan jambatan jeti besi turun ke sungai rumah panjang tersebut. Di Sibu, Taman Selera Harmoni yang menempatkan seramai 47 peniaga kini menjadi zon halal terbesar di Sarawak selepas menerima sijil pengesahan halal Malaysia. Menurut Pengerusi Majlis Perbandaran Sibu MPS Clarence Ting Ing Ho, pengiktirafan itu sangat penting untuk menarik kedatangan pelancong Islam khususnya dari Semenanjung Malaysia atau Indonesia ke Bandar Sibu. Why we need it's important to have halal is because like me, I may be the SMG chairman, but my business is a hotel. So many of the Semenanjung people come. The first thing where to eat with the halal certificate. Sibu, beside hotel, mana ada. So this is a very important step to welcome Muslim visitors coming to Sibu. Doesn't matter, it's just from Semenanjung, even from Indonesia, whatever other Muslims are. We all welcome them. So at least proudly, as SMC chairman, we can say, hey, Amang Harmony, we are a halal certified hawker center. And that is the reason. Very important. It will draw a lot of visitors to see. And this, in a small way, you may think it's not important, but it is very important for the Muslims. Beliau berkata demikian kepada wartawan selepas pemberian surat makluman kelulusan permohonan sijil pengesahan halal Malaysia kepada peniaga di Taman Selera Harmoni Sibu pada Isnin. Sementara itu, Ketua Bahagian Pengurusan Halal Jabatan Agama Islam Sarawak JAIS, Ramzan Ambi berkata, Taman Selera Harmoni Sibu merupakan zon halal yang ketiga dan terbesar di Sarawak. Alhamdulillah, zon halal Taman Selera Harmoni itu adalah merupakan zon halal yang ketiga di negeri Sarawak dan untuk yang terbesar lah. Ada 47 buah kedai. Sebelum tu di Lunduk kita telah lancarkan pada 2020 sebanyak 22 buah gerai. Yang kedua di Majmah Mall ada 9 buah gerai tahun 2021. This one is the third one, 2022. Di Taman Harmoni 47 buah kedai. Jadi katanya JAIS juga merancang untuk mengisytiharkan 6 lagi tempat di seluruh Sarawak sebagai zon halal sepenuhnya, iaitu 2 di Kuching dan masing-masing 1 di Serian, Daro, Bintulu dan Miri, sekaligus menjadi yang terbesar di negeri ini dengan 64 penjajah. Beralih ke laporan COVID-19, Sarawak mencatatkan 1,867 kes positif baharu pada Selasa, melibatkan 35 daerah menjadikan jumlah kumulatif meningkat kepada 281,463 kes. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak menerusi kenyataan media memaklumkan daripada jumlah tersebut 581 kes adalah dalam kategori 1, 1,268 kes kategori 2, 6 kes kategori 3, 9 kes kategori 4 dan 3 kes kategori 5.
Sementara itu, 35 daerah di Sarawak yang telah dikesan mencatatkan kes baru seperti tertera. Dalam kenyataan sama, JPBN Sarawak turut memaklumkan terdapat 2 kematian direkodkan di Mukah pada 11 Mac 2022 dan Semarahan pada 14 Mac 2022. Manakala kluster lorong Siol Kandis Kuching diisytiharkan tamat. Sekian edisi tengah hari bersama saya Lia Amira. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Terus patuhi SOP, kita masih berisiko dijangkiti COVID-19 walaupun sudah divaksinasi. Salam UKAS.